Berikut paparan utama edisi Jumaat 24 Mac. Sembilan lagi suspek Daesh ditahan. Penganjuran 5 2017 paling berjaya. RUU kesalahan seksual terhadap kanak-kanak lulus. Merancang menyerang balai polis, menyalur dana kepada pengganas di Syria, menyebar ideologi Salafi Jihadi, merekrut anggota baharu dan cuba mendapatkan bahan letupan daripada sel Daesh di Indonesia. Seorang guru sekolah rendah dan seorang juruteknik Puspakom antara 9 lelaki yang ditahan kerana disyaki terbabit dengan kegiatan kumpulan pengganas Daesh. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam satu kenyataan mengesahkan kesemua mereka terdiri daripada warga tempatan berumur antara 24 dan 46 tahun ditahan di Selangor, Perak, Kedah, Kelantan dan Johor antara 15 Mac hingga Selasa lalu. Suspek pertama ditahan pada 15 Mac lepas di Klang, Selangor. Dia merupakan salah seorang anggota sel kumpulan Telegram Gagak Hitam, sel kumpulan pengganas Daesh yang terlibat dalam insiden letupan di Kelab Movida, Puchong. Dua lagi suspek, masing-masing seorang guru sekolah rendah dan seorang pengawal keselamatan ditahan di Kulim, Kedah dan Ipoh, Perak pada 16 Mac. Serbuan seterusnya di Tapah dan Bido, Perak sehari kemudian. Dua dicekup, seorang daripadanya merancang menyerang balai polis di Tapah. Tangkapan ke-6 membabitkan seorang mekanik dalam serbuan di Kuala Krai, Kelantan. Seorang lagi anggota Daesh yang terbabit aktiviti merekrut anggota baharu ditahan dalam serbuan di Kota Baru, Kelantan pada 21 Mac lalu. Dua lagi suspek ditahan pada hari sama dalam serbuan di Segamat dan Kota Tinggi, Johor. Menurut Tan Sri Khalid, semua suspek ditangkap kerana disyaki melakukan kesalahan mengikut bab VIA, kesalahan berkaitan dengan keganasan Kanun Keseksaan Akta 574. Kes disiasat mengikut prosedur di bawah Akta Kesalahan Keselamatan kurungan langkah-langkah khas 2012 kurungan Akta 747. Berikut senarai tangkapan terbaru suspek Daesh. Negara hari ini kehilangan seorang pejuang kemerdekaan dengan pemergian Datuk Siti Rahmah Kasim ke rahmatullah. Allahyarhamah 91 tahun ialah wanita pertama yang menyerahkan gelang emas kesayangan pemberian bapanya untuk membiayai perjalanan Tunku Abdul Rahman Putra ke London dalam misi menuntut kemerdekaan. Menurut anak kedua Allahyarham iaitu Profesor Puan Sri Dr. Rohati Muhammad Majid Zub, ibunya meninggal dunia akibat sakit tua di rumah beliau di Kelana Jaya, Selangor pagi tadi. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara Damansara. Kabinet hari ini meluluskan cadangan rang Undang-Undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said dalam satu kenyataan menegaskan RUU itu akan dibentangkan di Dewan Rakyat untuk bacaan kali pertama minggu depan. Menurut beliau, RUU itu penting bagi menangani keseriusan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak selain bertujuan meningkatkan lagi perlindungan bagi kanak-kanak daripada penjenayah seksual serta menjaga kebajikan kanak-kanak. Datuk Seri Azalina berkata, seminar kebangsaan jenayah seksual kanak-kanak Anjuran Permata yang berlangsung pada 13 dan 14 Mac lepas telah membuka mata banyak pihak mengenai keperluan rang undang-undang berkenaan untuk memberi persekitaran yang sihat dan selamat kepada kanak-kanak. Beliau juga berterima kasih kepada Perdana Menteri yang telah membuka jalan dan membentuk pasukan petugas bagi menangani isu jenayah seksual kanak-kanak.
Kelebihan geopolitik meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk memainkan peranan aktif dalam lanskap pertahanan dunia. Pameran Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 5 2017 yang mencatat rekod sebagai penganjuran paling berjaya setakat ini menjadi inisiatif strategik dalam menempuh cabaran dan kekangan terutamanya ekonomi. Tetapi yang melegakan partisipasi daripada negara-negara yang melihat Malaysia ini sebagai satu lokasi yang strategik dan bilaterals, perjumpaan mesyuarat dua hala kita dengan menteri-menteri yang hadir menunjukkan bahawa mereka meletakkan harapan dalam konteks kepimpinan Malaysia di rantau ini, dan pada masa yang sama untuk kita bekerjasama rapat memikirkan bagaimana kita dapat meniti menyelami geopolitik dan landscape pertahanan dunia yang hari ini cukup mencabar sekali. Kerjasama 5 negara, Indonesia, Turki, Qatar, Pakistan dan Malaysia yang sepakat dalam membantras ancaman bentuk baharu pertahanan dan militan menjadi inisiatif terbaharu yang akan memberi impak dalam industri berkenaan. Datuk Seri Syamuddin turut menyifatkan pencapaian yang dicatat pada 5 2017 sesuatu yang di luar jangka. Bukan sahaja jumlah penyertaan tertinggi berbanding 13 edisi terdahulu, nilai kontrak yang dipersetujui melalui pelbagai perjanjian persefahaman MOU juga melonjak kepada 3.8 bilion ringgit. Ia meningkat hampir 100% berbanding 2 bilion ringgit yang dicatat pada 5 2015. Sasaran jumlah pelawat perdagangan untuk 3 hari pertama bermula 21 Mac mencapai sasaran lebih 40,000 pengunjung. Untuk 2 hari berikutnya, dijangka lebih 140,000 pengunjung awam akan membanjiri kedua-dua segmen pameran di MIEC dan Resort World Langkawi. Asalnya negara-negara lain tak buat kot pameran macam ni. Hanya Malaysia di Langkawi sahaja. Family memang terlampau minat. Especially saya punya bapa saudara lah. Jadi saya ambil peluang lah untuk tahun ini bercuti bersama keluarga. Semata-mata untuk tengok Pesta 5 ini. Seronok sangatlah. Selalu dia kata orang kalau ada 5 ni memang pakat-pakat tu datang. Oh, it's very exciting, you know. As a small girl, I wanted to army boy, but it didn't turn up. So it's very interesting, and I heard that it's over 30 countries. So definitely it's a great experience to be here and be able to see it live. Kejayaan 5 antara lain telah membuka mata pemain-pemain industri tentang senario dan perkembangan pada masa depan. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, industri pertahanan dan ketenteraan sudah memasuki tahap tepu dan tumpuan perlu dialih kepada pasaran komersial. Jadi kalau target kita untuk 5 2019 mengimbangi 50% hanya kepada tentera dan 50% lagi kepada the civil aviation, I think that is the way forward, because there's a lot of room for us to move, and a lot of matters that has similarities that we can embark on. Bagi edisi akan datang, beliau meletakkan harapan untuk melihat penglibatan lebih signifikan daripada pemain-pemain industri global, terutamanya negara Asia Barat seperti Emirat Arab Bersatu, UAE dan Qatar. Selain itu, persediaan penganjuran perlu bermula dari sekarang. Turut diteruskan kerjasama dengan kementerian dan agensi lain, termasuk Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan serta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Mengulas pemilikan aset pertahanan khususnya pembelian pesawat, Datuk Seri Syamuddin berkata ia dibuat secara teliti. Keputusannya kelak bukan sahaja untuk kepentingan industri pertahanan, malah memberi manfaat kepada negara secara keseluruhannya. It's not just about buying assets. Enough of that. We've bought many assets in the past. How has that benefited the ATM, and how has that benefited the industry as a whole? It may have benefited 1 or 2 people, but not under my watch. I want to make sure that whatever we purchase, it is for the benefit of our nation, and I want the Malaysian public to be behind it when we make that decision. Malaysia ketika ini sedang menimbang untuk membeli pesawat jenis Rafale buatan Dassault dari Perancis dan Eurofighter Typhoon yang dibangunkan BAE Systems dari United Kingdom.
Eurofighter Typhoon kini digunakan oleh tentera udara 8 negara. Selain Britain, Spanyol, Itali dan Jerman juga memiliki pesawat tempur pelbagai guna MRCA itu. Pembelian aset itu bagi menggantikan beberapa jenis pesawat milik TUDM termasuk MiG-29. Bagi Timbalan Panglima Tentera Udara, Lieutenant General Datuk Seri Akbal Abdul Samad pula, kredit harus diberi kepada seluruh anggota dan pegawai TUDM yang banyak melaksana pelbagai langkah keselamatan bagi memastikan kelancaran 5 edisi ke-14. Latar belakang punya services yang telah dilaksanakan sebelum dan semasa pertunjukan udara itu. Antaranya, salah satu daripadanya is pekerja-pekerja yang melaksanakan kerja-kerja mencari dan menyelamat. These people ni 24 jam, okay? Semasa pameran itu dilaksanakan, dia akan standby. Nombor 2, yang security element. Kita tak nampak, tapi kalau you tengok certain areas yang saya tunjuk di belakang kita, dia orang sentiasa tengok, memerhatikan gerak-geri orang-orang yang melihat pesawat dari segi sudut keselamatan dan sebagainya. Sebenar 5 2017, TUDM menampilkan pertunjukan solo 2 pesawat tempurnya Sukhoi Su-30 MKM dan FA-18D Hornet. Daripada perubahan yang kita buat is we have got very limited display time. Lebih kurang 1 jam lebih sikit. Yang nak datang menunjukkan pesawat-pesawat banyak. But kita terpaksa limitkan. Alright? Sebab itu kalau you tengok TUDM pada tahun ni cuma kita buat masa opening gambit saja dan 1 pesawat Sukhoi dan yang lainnya adalah pesawat-pesawat daripada luar negara. 2 hari lepas, TUDM dengan rasminya menerima pesawat Airbus A400M yang keempat setelah ia diserahkan kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein oleh pihak Airbus. Sejak beberapa hari lepas, ruang udara Langkawi tidak pernah sunyi dengan gema dan aksi aerobatik yang memukau. Kemunculan jet pejuang Tentera Udara Korea Selatan Black Eagles dengan formasi dinamik dan mendebarkan antara yang dinanti-nantikan pengunjung. Ikuti temu bual eksklusif wartawan Andy Reza Rohadian dengan juruterbang Black Eagles Major Lee Kyu-won. 8 unit jet berteknologi tinggi T-50B Golden Eagles buatan Korean Aerospace Industry KAI membuat penampilan sulung sepenuh 5. Jet pejuang ringan itu mampu terbang pada kelajuan 1,640 km sejam pada ketinggian maksimum 14,630 meter dari aras laut. Black Eagles dibarisi 10 juruterbang berpengalaman yang terkenal dengan aksi manuver yang berupaya membentuk lambang Korea Selatan Daegu. 덧붙이자면은 한국에서는 T-50 같은 플랫폼으로 조종사 양성하는 과정에서 사용하고 있을 만큼 굉장히 안정적이고 좋은 항공기입니다. 그리고 저희 블레이글스는 그 항공기를 특별히 저희 블레이글스에 어울리는 색깔로 도색을 해서 이런 에어쇼 하기에 적합한 도색을 했습니다. 그 이유는 위에서 볼 때는 검정색이 보이게, 아랫면이 보일 때는 확연한 노란색이 대칭되는 노란색이 보이게 함으로써 보는 관객 입장으로도 다이나믹하고 비행하는 저 입장으로도 윗면인지 아랫면인지가 정확하게 판독될 수 있게 그렇게 도색했습니다. 먼저 기본적으로 후면에서 진입할 때 취하는 대형은 빅 에로우라고 하는 대형으로 가장 블레이글에서 만들 수 있는 큰 대형이 되고 그 위에 저희가 변형시키는 그런 과목들은 스팅어, 기다랗게 늘어선 대형을 만드는 스팅어, 그다음에 블레이글스 상징하는 이글, 그다음에 저희가 세계에서 8기로 롤을 돌리는 팀이 많지 않은데 저희가 8기 롤을 돌리는 웨지, 그게 저희 대표 대형이라고 할 수 있습니다. Black Eagles, pemenang anugerah persembahan terbaik pada pameran udara antarabangsa Waddington dan King Hussein Memorial Sword pada pertunjukan tatu udara antarabangsa di Raja Gloucestershire, England pada tahun 2012. Andy Reza melaporkan sepenuh 5.17 untuk BBC1. Syarikat pengeluar bahan komposit pesawat Composite Research Technology Research Malaysia Sdn Bhd CTRM komited untuk melebarkan skop perniagaan aplikasi komposit bagi pesawat komersial selain pesawat tentera. Kebakaran kejuruteraan tempatan turut melibatkan secara aktif.
Pendapatan syarikat dijangka meningkat kepada 107 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun lagi susulan wujud kemudahan pengeluaran komponen komposit pesawat baharu di Melaka. CTRM yang juga anak syarikat DRB Highcom akan terus melakukan bidaan dan meninjau peluang bagi menyediakan beberapa fasiliti seperti tempat duduk pesawat. Inovasi baharu itu membolehkan pesawat menjadi lebih ringan serta sekaligus menjimatkan minyak. Penyertaan syarikat CTM sebagai pembekal komposit adalah sangat luas dan pada tahap ni kita nampak untuk jaga masa akan datang industri aeroangkasa ni akan terus berkembang dengan pesat, memandangkan sekarang ni industri ni berdepan dengan situasi tempahan backlog yang amat tinggi. Syamsuddin bercakap dalam temu bual eksklusif bersama RTM sempena Pameran 5 2017 di Langkawi. CTRM turut menjalin kolaborasi dengan beberapa institusi pengajian tinggi yang memfokus kepada pembangunan sumber manusia, terutama dalam kepakaran tenaga kerja teknikal. Di peringkat antarabangsa, CTRM bekerjasama dengan Turki dalam membekalkan beberapa bahagian untuk kenderaan pertahanan dan pengurusan sisa pepejal alam flora. Selain daripada kami sekarang tengah meninjau di mana kemungkinan bukan saja pembuatan komponen komposit ini berpusat kepada bahagian kepak dan juga bahagian cover enjin, kami juga telah cuba meneroka bahagian-bahagian interior dan juga pembangunan aircraft seat, di mana kita rasakan sebagaimana yang saudara maklum bahawa kenapa komposit, sebab komposit akan membuatkan kapal terbang dapat terbang dengan lebih ringan, di mana ini melibatkan penyematan dari segi minyak. Segala pencapaian itu seiring hasrat kerajaan menjadikan Malaysia peneraju industri aeroangkasa serantau menjelang tahun 2030. RTM memberikan liputan menyeluruh kepada penganjuran 5 2017 yang membawakan siaran langsung harian menerusi TV dan radio. Pelbagai agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM juga memainkan peranan penting, khususnya penyediaan jalur lebar memastikan liputan komunikasi di sekitar lokasi penganjuran tidak terganggu. Timbalan Menterinya Datuk Jailani Johari berkata walaupun penganjur utama merupakan Kementerian Pertahanan, KKMM tidak ketinggalan untuk bekerjasama. Komitmen penuh diberikan bagi menjayakan pameran itu. Kita akan sentiasa memberi sokongan sama ada seperti biasa dari segi teknikalnya, dari segi liputannya, dari segi kapasiti bandwidth dan sebagainya, itu kita akan bantu. Beliau melawat tapak pameran 5 dan meluangkan masa meninjau petugas berita di Pusat Operasi RTM di MIEC. Datuk Jailani turut memberikan pujian dan berpuas hati dengan liputan sepanjang 5 yang akan berakhir esok. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tunku, Datuk Muhammad Suhaili Said meninggal dunia pada usia 56 tahun akibat sesak nafas di Hospital Glen Eagles, Jalan Ampang, Kuala Lumpur 3.30 petang tadi. Ketika mengesahkan perkara itu, anak Allahyarham Ibrahim memberitahu ayahnya dimasukkan ke hospital tersebut pada 20 Mac lalu selepas mengadu tidak sihat sekembalinya bercuti dari luar negara. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Datin Dayang Sofiah Datu Jamiuddin dan 6 orang anak. Pelibatan politik Allahyarham bermula apabila dilantik sebagai adun pada tahun 1999 sebelum memenangi kerusi bagi Dun Tunku selama 3 penggal berturut-turut pada 2004, 2008 dan 2013. Jenazah komposer terkenal Allahyarham Johan Nawawi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara, Petaling Jaya, Selangor selepas solat Jumaat. Suami kepada penyanyi Nora Arifin itu meninggal dunia 6.30 pagi tadi di sebuah pusat perubatan swasta di Petaling Jaya. Johan, 52 tahun, dibawa ke pusat perubatan tersebut malam tadi akibat demam sejak kembali dari Jakarta. Allahyarham meninggalkan 4 anak, Syakir Iman, 24 tahun, Syakir Alif, 18 tahun dan puteri Nur Dahlia, 13 serta puteri Nur Fatihah, 5 tahun. Jenazah dimandi dan dikafankan di Masjid Kampung Tunku sebaik tiba dari pusat perubatan swasta itu.
Menurut Nora, Allahyarham pada mulanya demam biasa, namun selepas membuat ujian darah, masih tiada perubahan yang positif. Dia demam banyak kali, makan ubat. Nanti demam dia tak turun-turun ni. Let's go klinik. Kemarin pergi klinik, Dr. Jeb. And doktor kata my advice pergi hospital sebab nampak dehydrated. Memang tak pernah fikir dia akan pergilah, ingat macam demam biasa kan. So malam balik, tapi dia kata tak nak balik rumah. Balik rumah sepanjang-panjang kemarin tu memang dia tak nak lepas saya. Dia suruh saya duduk dekat, picit dia, pegang dia, suap dia, makan ubat sebab semua saya buat. Bila temperature dia tinggi juga. Saya letak kain apa, saya kata, "Pak, jomlah, tinggi ni." Okeylah, dia kata, "Jom." Sejak 1980-an, Allahyarham menceburi bidang gubahan lagu. Komposer kelahiran Ipoh itu juga pernah menghasilkan beberapa karya berunsur Islamik yang dipopularkan kumpulan Nasyid Raihan pada 1990-an, selain menggubah lagu untuk isterinya, Nora. Seorang lelaki orang asli dari Pos Belatim, Gua Musang yang cedera parah akibat kemalangan diterbangkan menggunakan helikopter unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat ke Hospital Gua Musang. Edi Alang, 25 tahun cedera di pinggang selepas motosikalnya terbabas ketika menuruni bukit pada pukul 8.59 pagi tadi. Pesawat Agusta Westland 139 bersama 5 anggota berlepas dari pangkalan udara bomba di Subang, Selangor pada 12.45 tengah hari dan tiba di Pos Belatim pada 1.46 tengah hari. Penerbangan itu diketuai oleh Faridul Lahim, Muhammad Noh dan pembantu juruterbang Muhammad Fadlan Muhammad Pauzi. Helikopter membawa Edi Alang mendarat kira-kira pukul 2.10 petang di pekarangan Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang. Edi dihantar ke Hospital Gua Musang menggunakan ambulans bomba. Dia kini dalam keadaan stabil. Lebih 91 tuntutan waris penyimpan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI Plus Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN berjaya diselesaikan hingga 15 Mac lalu. Sejak Jun 2015, PTPTN merekodkan lebih 60,000 akaun SSPNI dengan jumlah pendeposit terkumpul sebanyak 16.2 juta ringgit. Bagi memanfaatkan skim tersebut, waris penyimpan perlu memaklumkan kepada PTPTN tentang kematian pendeposit supaya tuntutan dan manfaat takaful boleh diuruskan. Waris juga boleh menerima khairat kematian yang disediakan skim tersebut. Menurut Timbalan Ketua Eksekutif Bahagian Dasar dan Operasi PTPTN, Masura Muhammad Khalid, masyarakat kini lebih memahami keperluan menabung dan merancang kewangan sebagai dimensi penting dalam pendidikan tinggi negara. Ia bagi mengurangkan kebergantungan masyarakat kepada pinjaman pendidikan semata-mata. Mereka telah pun membuat persediaan dari segi perancangan kewangan bagi membolehkan anak-anak mudah untuk belajar dan tiada masalah kewangan apabila melanjutkan pelajaran sekiranya ibu bapa tidak ada lagi. Beliau ditemui media selepas menyerahkan manfaat perlindungan takaful kepada waris mendiang Chai Wan Boon di Keluang, Johor. Mendiang meninggal dunia akibat kanser hidung 8 Januari lalu dan merupakan pendeposit SSPNI Plus pakej Zamrud dengan komitmen bulanan RM200 bagi setiap akaun sejak November 2015. Akaun dibuka untuk 3 anaknya, Chai Boyi 20 tahun, Chai Jing Min 19 tahun dan Chai Jun Xion 14 tahun. Mendiang dilindungi dengan manfaat perlindungan takaful kematian biasa sebanyak RM120,000 dan khairat kematian diberi kepada pihak PTPTN sebanyak RM7,500 bersama nilai tunai simpanan takaful sebanyak RM180. Ini menjadikan jumlah keseluruhan diterima waris sebanyak RM127,680. Anak sulung mendiang Chai Boyi mendapat keputusan purata nilai grade kumulatif PNGK 300, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM dan akan melanjutkan pelajaran dalam bidang muzik. Dia memang nak kami belajar bersungguh-sungguh, so dia buka akaun ini pun tujuan untuk pendidikan kami.
Sekumpulan penduduk kampung Pulau Raya Belimbing, Tanah Merah, Kelantan berhimpun secara aman bagi merayu pihak berwajib menyegerakan pembinaan jambatan baharu. Ia memandangkan kira-kira 3,000 penduduk telah lama berdepan pelbagai kesukaran untuk melakukan urusan harian, termasuk untuk ke bandar Tanah Merah. Situasi tambah parah setiap kali kawasan perkampungan yang terletak di tepi Sungai Kelantan itu dilanda banjir. Pada masa sama, penduduk juga bimbang dengan dakwaan yang lokasi jambatan baharu sepatutnya dibina telah dialihkan ke tempat lain. Apabila jambatan ini diadakan, dikekalkan, inilah yang kita mintanya fatwa-fatwa yang supaya jambatan tersebut dikekalkan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri itu hari. Sebelum ni ada cadangan ke nak pindah? Sebab kita sebagai penduduk di sini, sebab kita dengar ura-uranya kata jambatan di sini akan dipindah. Jadi buat akan dipindah itu walau ke tempat lain. Kalau sebenarnya ni kan pelancong mama. Pelancong masuk lah. Pelancong luar masuk. Kawasan sini. Kawasan sini. Apa masuk? Pasal di atas sejadah. Susah nak pergi mari ke apa. Budak sekolah sakit demam orang kerja. Susah, dia kurang habis. Jadi pulang betul-betul lah sini Pulau Raya ni. Pulau orang sini bukan sekat orang Pulau Raya sini. Orang Kampung Belimbing, Kampung Johor pun dia ada tanah di atas Pulau Raya walau dia tak duduk. Anggaran pembinaan jambatan itu melibatkan jarak sejauh 600 meter. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah difahamkan telah memberi kelulusan dengan anggaran perbelanjaan RM66 juta. Ya, seperti biasa setiap Jumaat, segmen Jom Jalan-Jalan akan membawa anda ke lokasi-lokasi yang menarik untuk dijadikan destinasi pilihan. Menaiki ATV lasak dan melihat kebudayaan masyarakat setempat menjadi destinasi KJ kali ini. Kita bersama Zarul Fahmi Khairuddin. Okey, kali ini kita nak main aktiviti ATV di Manik Hills ATV Adventure. Hujan yang turun, bukan nak menyanyi tapi nak bagi tahu, tidak mematahkan semangat saya untuk melakukan aktiviti yang lasak. Apa lagi? Tepilah. Aktiviti ini sesuai untuk semua peringkat umur dari golongan kanak-kanak dan juga dewasa. Kawasan ini baru dibuka tahun lepas dan lokasinya mudah kerana terletak di tepi jalan. Memang mencabar dan menguji kekuatan fizikal, apatah lagi saya bermain dalam keadaan trek yang basah. Tengok sajalah cabaran yang saya tempuhi ini. Terdapat lebih 15 halangan yang dibina di sepanjang trek seluas 1.8 hektar ini. Dan ia sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan bagi memastikan pengunjung tidak jemu untuk beraksi di laluan sepanjang 1.5 kilometer ini. Okey, nampaknya kita dah sampai ke destinasi yang dituju, Kampung Batu Hampar. Sebenarnya kami dapat jemputan dari penduduk Kampung Batu Hampar di Kangar untuk berkunjung ke kampung mereka. Kehadiran kami diserikan dengan persembahan silat oleh anak-anak muda dari kampung ini. Kampung ini masih mengekalkan adat budaya dan seni warisan yang dimilikinya. Tentu ia sesuatu yang mahu dilihat oleh pengunjung ataupun pelancong.
Meskipun sering mempertahankan diri khususnya silat semakin dilupakan oleh anak muda, namun percayalah ini adalah salah satu senjata yang terakhir dalam usaha mempertahankan diri. Inilah tradisi dan budaya masih lagi dikekalkan oleh anak-anak muda di Kampung Batu Hampa, Negeri Perlis ini. Tradisi dan budaya masih lagi dikekalkan. Anda kena lihat sendiri. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mempengerusikan mesyuarat perbincangan meja bulat ekonomi dengan ahli-ahli Dewan Perniagaan serta persatuan-persatuan perniagaan di bangunan Perdana Putrajaya. Mesyuarat tertutup itu yang berlangsung selama sejam membincangkan antara lain mengenai isu-isu semasa berkaitan dasar kerajaan, kos sara hidup, hutang isi rumah dan kekangan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Mana kita tahu ekonomi negara kita ni berada di atas asas yang kokoh. The fundamentals are good. The performance of the Malaysian economy is, I would say, creditable performance, achieving 4.2% last year. And this year, according to Bank Negara's report yesterday, we should be getting between 4.3% upwards, maybe just under 5%. That is our expectation for this year, and 2018 will be a better performance. Antara yang terlibat dengan mesyuarat itu termasuk Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, Datuk Ter Leong Yap, Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Datuk Said Ali Muhammad Al-Attas, serta Presiden Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia, Datuk Muhammad Izzat Emir. DRB Haikom Berhad menyasar untuk memuktamadkan proses penilaian bagi pencarian rakan strategik asing FSP untuk Proton Holdings Berhad menjelang akhir suku kedua tahun ini. Dalam satu kenyataannya, DRB Haikom berkata proses pencarian FSP Proton rumit dan masih lagi diteruskan. DRB Haikom berkata ia mahu memastikan FSP yang dipilih menguntungkan semua pihak dan setiap rundingan adalah usaha kedua-dua pihak untuk memastikan sinergi dengan pelan masing-masing. Menurut kenyataan itu lagi, sudah menjadi proses biasa dalam mana-mana rundingan perniagaan, kedua-dua pihak membuat cadangan yang berasingan dan berbeza bergantung kepada apa yang diminta dan dicadangkan oleh pihak kedua. Apa yang penting, DRB Haikom akan meneruskan proses penilaian ini dan membawa masuk FSP yang akan memperbaiki kedudukan Proton dan mendapat manfaat daripada keupayaan dan kebolehan Proton. Pertumbuhan ekonomi dunia yang dijangka kembali pulih pada 3.6% tahun ini berbanding 3.1% tahun lalu akan memanfaatkan negara dagang seperti Malaysia. Naib Chancellor UKM yang juga Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali berkata pemulihan ekonomi global akan meningkatkan aktiviti ekspor Malaysia sekaligus merancakkan ekonomi domestik. Dengan prospek yang lebih banyak itu, beliau yakin pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mampu mencapai sasaran yang ditetapkan Bank Negara Malaysia pada 4.3% hingga 4.8%. Unjuran pertumbuhan yang sedemikian, kita mengharapkan bahawa suasana ekonomi akan lebih baik, peluang-peluang pekerjaan akan meningkat, bagi pihak-pihak peniaga juga dari segi peluang untuk menjana pendapatan, meluaskan pasaran mereka juga akan bertambah baik. Dan tetapi memerlukan tindakan semua pihak untuk memastikan kita dapat manfaat ini. Menurutnya lagi, agensi-agensi penarafan terkemuka dunia seperti Fitch Ratings, Standard dan Moody's menilai kedudukan kewangan di negara ini sebagai stabil dan berada dalam kategori A. Selain itu, Dana Kewangan Antarabangsa IMF juga yakin ekonomi Malaysia akan kekal berdaya tahan di sebalik persekitaran yang mencabar. Ini jelas menunjukkan langkah-langkah yang diperkenalkan kerajaan bagi mengawal kadar defisit negara seperti rasionalisasi subsidi dan cukai barang dan perkhidmatan GST telah berjaya membuahkan hasil.
Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang diunjurkan pada 4.3 hingga 4.8% tahun ini bakal dipacu oleh aktiviti ekspor yang lebih kukuh. Ketua Pakar Ekonomi Institut Pendidikan RHB Lim Chi Sing berkata, ia seiring prestasi ekspor yang kembali pulih di rantau ini sejak 4 bulan lalu. The country will still need to rely more and more on the real private sector to sustain growth. So it's not robust in that sense. But of course, export will help. In the sense it's recovered uptrend in the electronic cycle, with a better commodity sector outlook, a better global growth prospect. But that's obviously not without risk. Faktor luaran seperti dasar perdagangan Amerika Syarikat yang masih kabur dijangka memberi impak kepada sasaran pertumbuhan tersebut. Perubahan tarif import terpilih atau cukai pelarasan sempadan juga berisiko menjejaskan bukan hanya ekspor, malah pelaburan. FAM sudah terima surat rasmi Tan Sri Anwar Musa. Vishem Wee Kiong mahu kembali ke takhta nombor 1 dunia. Menjelang pemilihan jawatan kuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM esok, secara tidak rasminya pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim sah bakal diangkat selaku Presiden FAM ke-6. Dan kini mata peminat bola sepak pasti fokus kepada siapakah gerangan atau individu yang akan mengisi kerusi nombor 2 bagi penggal baharu. Kita ikuti bingkisan yang disediakan. Walaupun mempunyai nakhoda yang beriltizam tinggi, namun tidak ada gunanya jika kru kapal sekadar menjadi penumpang yang tidak mampu menyumbang kepada kemantapan pelayaran. Bakal Presiden FAM, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, memerlukan pasukan yang kuat untuk membawa bola sepak Malaysia ke era baru lebih gemilang. Justru, timbalan Presiden juga perlu memainkan watak penting dalam merencana dan melaksanakan matlamat persatuan. Dua tersedia untuk beberapa calon mencuba nasib, termasuk 3 nama yang sudah sinonim dengan pentadbiran bola sepak tempatan. Antaranya, penyandang jawatan yang juga pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Kelantan KAFA, Datuk Seri Afendi Hamzah. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Selangor FAS, Datuk Seri Subhan Kamal, dan termasuk calon muka baru Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi dari Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka. Peluang ketiga-tiga calon dilihat seimbang. Namun pastinya, penyandang Datuk Seri Afendi Hamzah tidak mahu melepaskan jawatan yang disandangnya sejak 2014 demi memastikan legasi dan perancangan terdahulu mampu diteruskan untuk 4 penggal berikutnya. Manakala bagi Datuk Seri Subhan Kamal dengan semangat baru selaku Presiden FAS tentunya tidak mahu berputih mata pada cubaan kali kedua bagi jawatan ini. Manakala calon baru Datuk Wira Muhammad Yusof Mahdi yang juga tidak harus diperkecilkan kredibilitinya. Ini kerana beliau adalah timbalan Presiden Musa menjadi antara watak penting menggerakkan 14 ahli gabungan negeri menyokong pencalonan Tunku Ismail. Siapakah bakal menjadi orang kanan dan kiri TMJ? Semuanya bakal terjawab menerusi Kongres FAM kali ke-53. Kesemua nasib mereka akan ditentukan oleh 39 perwakilan esok. Sementara itu, Setiausaha Agung FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin mengesahkan FAM telah menerima surat rasmi penarikan diri Tan Sri Anwar Musa untuk tidak bertanding jawatan Presiden FAM 48 jam sebelum Kongres bermula. Saya telah menerima surat rasmi daripada Tan Sri Anwar menarik diri untuk jawatan Presiden dan juga dengan Datuk Yang Berhormat Datuk Zainal Fazi daripada Perak. Jadi setakat ni 2 yang menarik diri untuk jawatan Presiden 1 dan Naib Presiden 1. Selain itu, Datuk Hamidin menjelaskan FAM juga telah menerima surat rasmi daripada Datuk Zainul Fadzi Paharudin yang membuat keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan Naib Presiden menjelang Kongres Persatuan itu yang akan berlangsung esok.
Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Datuk Seri Muhammad Hassan mengucapkan tahniah kepada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang bakal menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Tahniahlah, dan saya yakin dengan kemampuan dan juga track record yang telah ditunjukkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tunku Mahkota Johor mentransformasikan pasukan Johor tak sampai 3 tahun, ini akan juga boleh dibawa ke dalam pasukan kebangsaan dan ia akan dapat membakar semangat pemain-pemain, dan saya yakin kemampuan baginda. Beliau yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan turut yakin prestasi pasukan kebangsaan akan meningkat di bawah kepimpinan baharu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berharap skuad Rusa mengekalkan momentum kemenangan apabila bertemu Sabah dalam saingan suku akhir pertama Piala FA 1 April depan. Tambahnya, Negeri Sembilan harus mengekalkan rentak kejuaraan selaras dengan misi untuk kembali ke kancah Liga Super. Walaupun masih belum rasmi, peminat bola sepak negara khususnya rakyat Johor menyambut baik kemenangan tanpa bertanding pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang akan mengisi kerusi Presiden FAM. Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain Khamisan berkata, kemenangan itu menggambarkan pengiktirafan majoriti ahli gabungan. 3 tahun lebih ini telah mendapat pengiktirafan bukan saja daripada rakyat Johor, tapi daripada kepimpinan bola sepak di negeri-negeri lain. Dan ini menunjukkan bahawa setiap perancangan JDT, kalau kita dapat lihat bahawa tidak mustahil pada satu hari nanti negara kita sendiri boleh hebat dalam sukan bola sepak, insya-Allah. Dalam pada masa yang sama, peminat turut berharap TMJ mampu melakukan perubahan pengurusan dan pasukan kebangsaan selain mengubah kedudukan ranking. Saya harap dengan orang Malaysia, TMJ boleh bagi impak lagi besar kepada bola sepak kebangsaan lah. Dengan boleh bagi ranking kita naik sikit lah. Dan saya rasa TMJ akan bawa nama negara macam mana TMJ bawa nama JDT untuk serata dunia lah. Kita ingin melihat perubahan yang besar, yang amat ketara dalam menjadikan sukan bola sepak di Malaysia ini sebagai orang kata sukan yang paling menjadi tumpuan khasnya kepada sukan C yang akan datang ni. Kami merasakan Duli Yang Teramat Mulia akan dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai Presiden FAM, semana dia menjayakan JDT menjadi sebuah pasukan yang hebat bukan saja di Johor tetapi di Asia dan mungkin selepas ini di dunia. Dan saya berharap sangat, insya-Allah kita sama-samalah kita menyokong Tunku Mahkota Johor untuk memajukan sukan negara, untuk memajukan bola sepak, untuk menjayakan Malaysia menjadi sebuah negara bola sepak terkenal di seluruh dunia. Sebelum ini, Tan Sri Anwar Musa mengumumkan penarikan diri daripada bertanding kerusi Presiden FAM. Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP melantik bekas jurulatih Selangor Zainal Abidin Hassan sebagai ketua jurulatih baharu dalam usaha menyelamatkan skuad Harimau Kumbang daripada tersingkir ke Liga Perdana musim depan. Pelantikan Zainal berkuat kuasa Isnin depan. Pada sesi memperkenalkan Zainal Abidin kepada media, Presiden FAP Zairil Khair Johari berkata, beliau yakin pengalaman Zainal mampu memulihkan kembali semangat pemain serta memastikan Pulau Pinang kekal dalam Liga Super. Zainal Abidin pula berkata beliau tidak menjanjikan keajaiban, namun akan berusaha sepenuh hati untuk mengubah nasib Harimau Kumbang. Konsentrate dengan apa yang ada sekarang kerana perlawanan masih ada lagi. Memang ada desak-desus, pemain nak ditukar ke, tetapi boleh katakan kesemua pemain tidak dapat menunjukkan prestasi yang betul. Zainal Abidin mengambil alih tugas jurulatih import Ashley Westwood yang ditamatkan kontraknya Ahad lalu susulan prestasi hambar skuad Harimau Kumbang sejak musim 2017 bermula. Pulau Pinang kini di tangga tercorot Liga Super dengan hanya mengumpul 2 mata daripada 8 perlawanan dan satu-satunya pasukan yang belum mencatat kemenangan dalam saingan kali ini.
Pada majlis itu, kerajaan negeri itu mengumumkan dana tambahan sebanyak RM3 juta kepada FAP. Perkembangan badminton. Jurulatih bergu negara Jeremy Gunn percaya pasangan bergu nombor 2 dunia Goh Vishem Tan Wee Kiong mampu memperbaiki pencapaian 2016 mara ke separuh akhir Siri Super Terbuka India. Pada ketika ini, pasangan bergu negara giat menjalani latihan persediaan bagi menghadapi 3 kejohanan bermula dengan Terbuka India pada 28 Mac hingga 2 April. Jurulatih bergu Malaysia, Jeremy Gunn percaya anak-anak buahnya kini berada di tahap kecergasan terbaik untuk menghadapi kejohanan. Ya, sekarang ni semua pun bagus. So, mungkin ada sikit letih kerana tadi baru habis pertandingan. So, memang letih dekat training lah. Tapi semua pun okey lah. So, yang penting pergi sana macam mana nak performanya lah. Skuad badminton negara bakal mengharungi 3 kejohanan terbuka bermula Siri Super India pada 28 Mac hingga 2 April. Siri Super Malaysia di Kuching pada 4 hingga 9 April dan Siri Super Singapura pada 11 hingga 16 April depan. Untuk Siri Super India, skuad negara hanya mempertaruhkan 2 bergu untuk mengharungi cabaran iaitu bergu lelaki Goh Vishem Tan Wee Kiong dan bergu campuran Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Mereka dijadual bertolak ke India Ahad ini. Sementara itu, bergu negara Goh Vishem Tan Wee Kiong yakin mampu kembali merampas kedudukan nombor 1 dunia di kejohanan Siri Super India nanti. Tan Wee Kiong yang mengalami kecederaan ringan kaki kanannya yakin keadaan ini tidak mengganggu matlamat mereka untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebab organ Vishem ada sikit injury lah. So, tahap sekarang kita harap dapat injury free lah. Itu paling penting lah. So boleh semua fokus boleh dalam court lah. Untuk mencapai matlamat ini bermakna mereka perlu muncul juara di kejohanan yang akan berlangsung pada 28 Mac hingga 2 April ini. Goh Vishem Tan Wee Kiong jatuh ke ranking kedua dunia selepas tewas di separuh akhir kejohanan All England yang berlangsung pada 7 hingga 12 Mac lalu. Deruman enjin pesawat pejuang pelbagai jenis membelah ruang udara Pulau Langkawi sepanjang minggu ini. Saksikan kehebatan pertunjukan udara pada 5 edisi ke-14 ini bersama Hani Muhili. Selain Black Eagles, pertunjukan udara 5 2017 hari ini melibatkan 2 pesawat tempur milik TUDM, sebuah pesawat Rafale dari Perancis, Gripen kepunyaan tentera udara diraja Thailand serta 2 lagi pasukan pesawat aerobatik dari Indonesia dan Rusia. Rafale kembali ke pameran 5 untuk kali keempat sejak 2011. Jet tempur yang dibangunkan oleh 3 firma aeroangkasa Perancis itu menonjolkan keupayaan penerbangan dalam persembahan selama 9 minit. Ia membuat aksi solo seperti square dance, pusingan bulatan dengan kelajuan rendah, split S dan aksi berhenti mendadak selepas pendaratan. Tampil kali kedua ialah pasukan aerobatik negara jiran Jupiter Aerobatic Team milik Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Pasukan aerobatik Russian Knights buat pertama kalinya terbang bersama pesawat pejuang terbaru jenis Sukhoi Su-30SM. Jet berkenaan bakal menjadi pesawat pejuang utama tentera udara dan laut Rusia. Su-30MKM dan FA-18D Hornet pula mewakili Malaysia pada 5 kali ini. Saya juruterbang dan dia adalah Wizo. Wizo ni is weapon sensor officer. Kalau misi-misi combat, tugas dia adalah untuk nak sediakan persenjataan dan sistem. Saya hanya menerbangkan. Semasa penerbangan aerobatik, dia amat berfungsi, yang paling berfungsi kepada saya, paling amat penting pasal dia yang akan memberi semua cue. That this year we will celebrate our 30th anniversary of the Hornet in Royal Malaysian Airport. It's since year been 1997. The aircraft has gone through several upgrades to make it relevant in our
surrounding Kendai strategically. And this particular aircraft, even it is old, but it still hold in another like at least 10-15 years time to go. Sebelum 5 2017 berakhir esok, pasukan aerobatik Black Eagles dari Korea Selatan dan TNI-AU Jupiter dari Indonesia melakukan penerbangan persahabatan di ruang udara Langkawi. Hari ini juga semua juruterbang berpeluang bertemu dengan Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Afandi Buang dan Tengku Puteri Seri Teja Pahang, Tengku Datuk Muhaiini Sultan Ahmad Shah. Peningkatan prestasi dan 5 sejak 91 dan juga dengan Langkawi telah membangun lagi banyak tanah golek untuk keselesaan pengunjung dan juga partisipasi. Setelah 14 edisi, 5 sudah cukup matang untuk berada di atas landasan tersendiri sejak diperkenal 26 tahun lalu. Ia kini diiktiraf sebagai pameran udara terbaik di Asia Pasifik. Ini pesawat Sukhoi Su-30 MKM yang merupakan sebuah pesawat tempur pelbagai peranan MRCA tercanggih generasi 4.5 yang berada dalam pegangan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Pesawat ini dioperasikan oleh Skuadron ke-11 TUDM yang berpangkalan di TUDM Gong Kedak, Pasir Putih, Kelantan. Malaysia menandatangani kontrak bernilai $900 juta Amerika untuk pembelian 18 jenis Sukhoi Su-30 MKM pada 5 Ogos 2003. Hanim Muhili melaporkan dari atas Sukhoi Su-30 MKM di Langkawi, Kedah. Baik, Nasional 8 edisi 24 Mac berakhir di sini. Paparan ditutup dengan kehebatan pertunjukan aerobatik aset-aset pertahanan dunia yang dipertonton kepada pengunjung 5 2017 siang tadi. Ia justifikasi 5 kali ini yang mencatat rekod sebagai penganjuran paling berjaya berbanding 13 edisi sebelum ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.